Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali Ustazah. Alhamdulillah. Tapi hari ni pesertanya agak kurang lagi yang masuk Ustazah, baru 4 orang. Ya, Kita nak tunggu dulu ke? Kita tunggu dulu ke ataupun kita buka kalau ada Q&A ke? Ada kawan-kawan Puan Azira, Puan Noriha nak tanya apa-apa sementara kita nak tunggu kawan-kawan kita yang lain? Ya, sila-sila. Kalau ada apa-apa persoalan ke, kita boleh buat. Kalau macam ni Ustazah, saya ada nak tanya berkenaan dengan alif lam ke wasal yang selalu saya tak reti nak baca domah ke kasrah ke. Kalau fathah alif lam tu jadi fathah kan? Ada ke tips-tips dia kita nak kenal? Untuk hukum alif lam. Ha. Allazina, macam tu ke? Untuk ayat apa ni, sebab ada dalam Al-Quran ni kan kalau yang Resam Usmani dia tak letakkan kan kasrah dengan domah lah selalu yang saya lah tak reti nak letak kasrah ke nak letak domah. Ada yang petua dia orang kata kena tahu makna. Saya memang Arab saya tak tahu, jadi kadang-kadang tu buka balik record mana dalam ni, kita tengok dia baca apa baru ikut. Tapi tak banyak lah dalam ayat Quran yang ada 5-6 tempat je macamnya. Dia kan selalu tercontoh tu. Baiknya, kalau macam sekarang ni, Puan tahu tak tentang ada app? Tartil. Ada app apa Ustazah? Tartil, Tarteel. Oh, tak tahu. Oh, apps tu boleh macam mana membantu? Kalau kita baca Quran, kalau kita silap sebut, dia akan bagi tahu. Dia teknologi AI. Oh. Maksudnya kita on kan masa kita sambil baca Al-Quran, kita on kan apps tu. Ya, betul. Dia boleh check. Kita boleh pilih lah. Jadi baguslah app tu. Tak tahu tu. Tartil. Tarteel. Oh, T-E-E. Tartil. Oh, ada Tartil apps. Ya. Okey, kita download, masuk. Lepas tu kita on lah. Ni boleh QR untuk ni. Itu yang paling terbaik lah sebab ada kita kata boleh tolong semak. Sebab kalau kita kata nak suruh orang yang terbaiknya kalau ada guru lah semak kan. Sebab kadang-kadang mungkin yelah kita kadang-kadang baca sendiri kan. Tak selalu bersama dengan guru. Jadi kita baca sendiri tu ada bantuan AI ni ataupun apps ni. Mudahlah dia akan betulkan kalau silap. Dari segi baris sebab alif kita panggil dia tu hamzah wasal. Hamzah wasal. Nama dia hamzah wasal. Sebab tu atas kepala alif tu dia ada kepala sod. Dia ada macam kepala sod tu kan. Hamzah wasal. Nama dia hamzah wasal. Sebab kalau ada huruf lain sebelum dia sambung terus. Contohnya wattaqu. Wattaqu dia ada hamzah wasal kat tengah-tengah wa dengan alif tu contoh. Kalau kita nak tengok kita tunggu yang lain masuk. Boleh tengok contoh muka surat hamzah wasal. Ayat Al-Nisa. Contohnya boleh tengok surah Al-Mutaffifin muka surat 587. 587. Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin 587.
Contohnya ayat nombor 2 tu kan. Allazina idzaktalu. Allazina tu pun dia ada alif tu. Atas alif tu ada macam kepala sod tu kan. Nama dia hamzah wasal daripada perkataan wasal. Idzaktalu pun tu ada hamzah wasal juga. Jadi biasanya kita sambung lah. Allazina idzaktalu. Tapi katalah kalau kita jumpa yang macam ni, kalau kita tak ada apps, masa tu handphone tak ada bateri ke apa kan, tak tahu dengar. Katalah kita wakaf dekat allazina idza ataupun allazina idzaktalu alan, ataupun kita tak cukup nafas kan, allazina idzaktalu. Lepas tu kita nak ambil kat iktalu. Tapi jaranglah, tak cukup nafas, pendek-pendek ni ayat ni. Tapi nak ceritanya dia baris dia akan jadi kat bawah i. Sebab apa kat bawah? Sebab dia tengok huruf ketiga, 1, 2, 3 sama ada baris fathah. Kalau baris fathah dia akan jadi baris bawah kasrah. Kalau baris fathah huruf yang ketiga Ustazah. Ada juga yang tips-tips tu tapi tak berapa nak jelas. Huruf yang ketiga lepas tu. Huruf ketiga. Alif tu dah kira nombor 1 dah. Lepas tu Alif, kaf. Lepas tu ta. Jadi yang ketiga ni tengok baris atas atau? Baris atas. Kadang-kadang dia ada baris dhammah. Kalau baris dhammah kita kena baris dhammah lah. Hamzah wasal tu. Okey. Kalau baris atas dia jadi baris kasrah lah, kita sebut i. Baris atas ke baris bawah dia memang akan jadi baris bawah lah. Kalau dhammah je dia jadi dhammah. Kalau doma dia jadi doma. Yang tu yang saya tak tahu. Kadang ada juga dengar kata baris huruf yang ketiga tapi tak tahu nak ikut yang mana satu. Jadi kalau yang huruf yang ketiga tu fathah dengan kasrah, dia akan kita baca bawah kasrah lah Betul. Kalau dhammah baru baca. Kalau huruf ketiga doma, kita baca doma. Okey, terima kasih Ustazah. Ataupun apps tu dia boleh semak semua Ustazah kan? Ya, betul. Kalau ada apps tu, dia memang teknologi AI sekarang ni. Sahlah. Dia tolong semak, dia tolong betulkan. Okey, terima kasih Ustazah. Ada lagi kawan-kawan soalan-soalan lain? Kita nak mula je, kita baru ada 6 orang. Boleh lah kot nak mula ni 6 orang. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian itu milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya dan kita mohon ampun darinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri dan daripada keburukan amalan-amalan kita. Wa may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, sesiapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, tiada siapalah yang dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang disesatkan maka tiada siapalah yang dapat memberi hidayah kepadanya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan pesuruhnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bukalah sesi yang kali ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Iya kan.
Jadi alhamdulillah dengan berkat daripada surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah ini adalah rukun dalam solat dan ia juga adalah satu surah yang menyimpulkan satu Al-Quran. Satu surah yang menyimpulkan seluruh Al-Quran. Jadi hari ini kita masuk pula surah di muka surat 602 dan 601. Jadi ia semua surah-surah ni akan berkait juga kita tengok dengan surah Al-Fatihah. Jadi mula-mula kita bacalah bersama-sama dulu daripada surah nombor 108 iaitu surah Al-Kautsar. Kita naik daripada bawah sampai naiklah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعطيناك الكوثر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يهم المسكين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من
سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة ممددة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق Allahul Azim. Dengarlah siapa yang volunteer nak baca boleh baca. Saya dulu Ustazah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ahsanti, barakallah fiik, bagus. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bagus.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة Alhamdulillah, bagus. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. InsyaAllah, Alhamdulillah, bagus bacaan, makhraj penonton. Saya Terusnya, ada yang volunteer? Saya baca Ustazah. Saya cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Ulang balik, wayam. ويمنعون الماعون. Bagus. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ulang balik yang ayat 4 tu. Allazi. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bagus. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Tadi min sijil. Dia dengung dua harakat. Min. Tarmihi.
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. dua harakat. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما حطمة Ulang balik. وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة Bagus. نار الله الموقدة Dua harakat. Narullah. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. Allati tattali'u 'alal afidah. Dia main ain dengan hamzah tu. Nak kena bezakan ain hamzah. Alal afidah. Bismillah. التي تطلع على الأفئدة. Okey, bagus. إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Watawasau bisabr tu. وتواصوا بالصبر. Okey. Bagus. Cuma boleh cuba ulang tak yang Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk harakat, dua harakat, Ustazah perasan dia macam terlebih jadi 3 harakat. Macam bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu 2 harakat. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tu 3 harakat tu, dia terlebih. Boleh nampak beza tak? Nampak. Bismillahirrahmanirrahim, tu 2 harakat. Kalau 3 harakat dia jadi Bismillahirrahmanirrahim, itu 3 harakat. Okey, cuba ulang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi sebenarnya harakat ni kan kita Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surah Al-Fatihah ayat pertama. Tapi jangan risau ya, dia tidak membatalkan solat. Sebab mufti dah sebutlah perkara yang membatalkan solat tu yang berkait dengan perubahan makna. Dari segi dengungnya, dari segi panjang pendek tu mungkin terlebih satu, terkurang satu tu. Itu dari segi tajwid lah. Dia tidak membatalkan solat. Cuma kalau kita dengar ni, dia macam lain sikit, dia macam terlebih. Baik, seterusnya ada. Okey, saya pula Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama juga yang bismillah tu kan? Ya. Dia terlebih satu harakat. Dia kalau yang 2 harakat tu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila kita tarik Bismillahirrahmanirrahim, itu dia jadi 3 lah, dia terlebih sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Ustazah, 2 rakaat.
Cuba lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yadu'ul. Dia ada syaddah tu, dia kena tekan sikit. Tekan. Yadu'ul. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ulang ayat pertama tu alam tara. Dia ra tu dia tebal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Malahu. Dia ada mat, ada panjang lebih sikit. 4 harakat lah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Wa ma adraka ma hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Ahsanti, barakallahu fiik. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Ada lagi?
lagi yang volunteer nak baca? Saya cuba Ustazah. Ya, sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bacaan Bismillahirrahmanirrahim pun dia macam terlebih sikit harakat dia. Sebab kalau 3 tu dia Bismillahirrahmanirrahim. Itu terlebih. Kalau yang betul 2 harakatnya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita lebih tu Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kalau kat sekolah budak-budak baca biasa terlebih 3. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Ustaz? Dia kena cepat sikit je. Kurangkan panjang tu. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kan panjang juga Ustazah? Masih panjang juga. Cuba sekali lagi. Maksudnya kurangkan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, dia dari segi panjang pendek ni terlebih. Dia tidak membatalkan solat. Cuma bila dengar kat telinga tu macam terlebih. Macam tu je. Belajar juga sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Semula ulang ilafihim rihlatash shita'i. Bismillah. Ustazah, itu 2 harakat nah. Bukan sebab ta tu tadi bunyi macam shita macam tebal ta tu. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillah. Puan ulang yang ayat kedua tu. Ilafihim. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Okey, betul. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bagus. Ada lagi yang nak? Kalau tak ada, yang berkenaan apps Tartil tu, kalau ada yang boleh download baguslah. Yang apps Tartil tu dia akan betulkan dari segi kalau salah sebut, salah baca. Dari segi panjang pendek, dengung tak dengung tak, dia tak tegur lah. Dia tegur kalau tersilap baca baris ke ataupun tak sebut alif lam dan sebagainya lah. Tak apa. Sekarang insyaAllah kita akan terus pada tadabbur dan tazakur, apa yang kita boleh ambil sebagai peringatan untuk kita memahami ayat-ayat dalam surah-surah yang kita baca tadi. Seperti yang kita tahu, dia berkait juga dengan surah Al-Fatihah. Jadi yang paling berkait ni adalah ayat 6 dan 7 surah Al-Fatihah, iaitu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu jalan yang mana? Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi surah Al-Kautsar ini menceritakan nikmat yang Allah bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Sejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebab turun. Surah ni ada sebab turun. Di mana orang-orang kafir Quraisy mereka menghina Nabi. Yang ni surah Makkiyah diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Mereka menghina Nabi, mereka kata apa? Oh, Nabi semua anak perempuan, tak ada anak lelaki. Jadi bila semua anak perempuan, orang Arab ni dia anggap putus keturunan. Keturunan dia terputus. Dia kalau ada anak lelaki, itu dia jadi bani. Kan dia ada keturunan kaum-kaum bangsa dia, mereka gah dengan orang lelaki. Jadi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada anak lelaki, mereka kata habislah Muhammad, putuslah keturunan dia. Maka turun surah Al-Kautsar nak ceritakan salah apa orang Quraisy anggap macam tu. Putusnya keturunan seseorang ni bukan disebabkan anak, tapi disebabkan kufur. Mereka tak ada amal soleh. Kalau ada anak perempuan semuanya berbakti, semuanya baik-baik, beriman, tak putus. Sebab tu dalam Islam kita ada hadis yang sahih yang selalu diingatkan oleh para ulama berkaitan anak Adam itu terputus amalnya bila dia meninggal dunia. Bila mati terputus amal kecuali 3. Itu antaranya ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan juga doa anak yang soleh. Tak kisah anak tu laki ke perempuan. Zaman jahiliah dulu mereka berbangga dengan anak laki saja. Dan anak perempuan ni bagi mereka memalukan. Sebahagian kabilah bila dapat je anak perempuan, mereka pergi tanam hidup-hidup. Jadi surah ni nak membetulkan kita punya fahaman tu. Yang tu kita tak nak jadi golongan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Kan? Jadi kita tak nak termasuk golongan jahiliah yang menganggap keturunan itu
dengan lelaki. Mereka bangga dengan tu. Jadi Allah turunkan ayat ni kata sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Dan ada yang disebut juga Al-Kautsar ini adalah nama telaga, telaga Kautsar. Ada yang sebut nama sungai Kautsar yang dikhaskan untuk Nabi SAW untuk beri kepada umat baginda Nabi SAW untuk minum daripada telaga Kautsar. Baik. Kemudian ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu. Yang ini berkait dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya solatlah li rabbika, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhanmu. Solat tu untuk Tuhanmu, bukan sebab nak dunia ke. Okey, solat duha supaya dapat duniawi. Contohnya kita mengharapkan murah rezeki. Murah rezeki kata kan. Duniawi. Tapi kalau kita harapkan rezeki, kita kata rezeki yang berkat, benda yang berkait dengan akhirat, itu tak apa. Sebab apa-apa yang berkait dengan akhirat, kita nak redha Allah, kita nak syurga Allah, kita nak berkat daripada Allah, rahmat Allah, itulah disebut sebagai lillah. Tapi bila kita fokus, orang kata solat duha ni nanti terlepas daripada hutang. Aku ni ada hutang 1,000 ni, buat duha. Maksudnya dia fokus tu untuk yang tu. Tak apa lah. Tapi kalau kita kata buat kerana Allah, nak dapat berkat, bantuan Allah, pertolongan Allah, moga-moga dalam masa yang sama hutang dunia pun mudah diselesaikan. Itu tak apa, dia mengikut. Tapi kalau semata-mata sebab atas duniawi tu, maka itu tak boleh. Jadi fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini wanhar ini korban kat sini ialah menyembelih haiwan korban, menyembelih haiwan korban sebagai ibadah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya waktu Aidil Adha lah ni. Wanhar ni maksudnya sembelih korban kerana Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus daripada rahmat Allah. Sebab orang kafir dok kata Nabi ni terputus dah keturunan dia. Sedangkan orang yang membenci Nabi Muhammad, yang menghina baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah yang terputus daripada rahmat Allah. 3 ayat saja. Antara surah yang mempunyai ayat paling pendek lah. Surah Al-Kautsar. Dan sebelum ni kita dah baca dah surah An-Nas. Kemudian surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ni dekat Quran tulis Makiyah ke Madaniyah? Makiyah. Ada yang tulis Madaniyah tak? Tak ada ya? Ada Makiyah. Sebab surah ni ada perselisihan ulama lah. Adakah dia turun sebelum hijrah ataupun selepas hijrah? Jadi ada ulama kata 3 ayat awal turun sebelum hijrah, Makiyah. Adapun fawailul lil musallin itu menceritakan orang munafik yang solat untuk riak, maka itu adalah Madaniyah, turun selepas hijrah. Sebab sebelum hijrah tak ada lagi orang munafik. Sebab sebelum hijrah siapa yang beriman itu memang betul-betul beriman. Tak ada yang pura-pura beriman sebelum hijrah. Tetapi selepas hijrah dah mula ada orang yang berpura-pura beriman. Munafik lah. Okay. Tak apa, yang tu perselisihan. Jadi mereka macam Quran Ustazah pun tulis Makiyah lah. Sebelum hijrah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Jadi kita kata kita tak nak masuk golongan yang mendustakan agama. Kan kita kata kita nak tahu jalan orang yang Allah beri nikmat. Bukan jalan orang yang dimurkai dan sesat. Kita tak mau juga jadi golongan orang yang mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang yang mengabaikan atau yang mengherdik anak yatim. Jadi para ulama sebut, apa kaitan mengherdik anak yatim dengan mendustakan agama?
Jadi kaitan dia, agama ini adalah cara hidup. Ad-din itu cara hidup. Jadi cara hidup Islam adalah kesian ke anak yatim. Kita rasa kesiannya. Orang yang sampai hati dia herdik anak yatim, lebih sampai hati untuk herdik orang lain juga. Kerja herdik orang je, maki orang je, hina orang je. Sedangkan anak yatim kan yang dah kematian mak ayah, tak ada orang, comok-comok, kecil-kecil, comel-comel tu dia boleh herdik. Sampai hati nak herdik, apatah lagi orang lain. Yang ni adalah golongan yang mendustakan agama. Walaupun mulut dia kata, oh aku beriman. Tapi bagaimana kehidupan dia, cara hidup dia penuh dengan maki orang, herdik orang. Apatah lagi anak yatim yang kesian sangat kita tengok. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mendorong ataupun menggalakkan memberi makan orang miskin. Maksudnya Allah menggambarkan orang yang mendustakan agama, hati dia ni keras. Sanggup herdik anak yatim. Bila orang kata, jom kita tolong bagi makan ni, kesian, miskin, tak ada makanan. Tak payahlah. Dia menghalang, dia tak nak pun menggalak orang tolong orang. Orang yang mendustakan agama. Sedangkan agama ini bukan sekadar ritual luaran saja. Kan? Kita nampak solat, bayar zakat. Bukan itu saja, tapi dia beri kesan pada hati. Tapi sebab tu Allah sebut, kalau golongan yang mendustakan agama ni, hati mereka ni keras. Walaupun mereka solat. Fawailun lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang solat. Sebab apa? Allazina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai terhadap solatnya. Para ulama kata, alhamdulillah dalam ayat ni sebut allazina hum an salatihim, bukan fi. Orang yang lalai daripada solat, bukan orang yang lalai dalam solat. Kalau disebut lalai dalam solat, habislah kita. Orang yang lalai dari solat. Tapi beza daripada solat dengan dalam solat. Dalam solat. Maksudnya dalam solat memang ada disyariatkan sujud sahwi. Disunatkan untuk sujud sahwi kalau kita terlalai, terleka. Sebab manusia ni fitrahnya, dia memang tak boleh larilah. Tapi walau bagaimanapun, tetaplah kita kena usaha untuk khusyuk tu. Kena usaha untuk khusyuk dalam solat. Tapi kalau terlalai, kena sujud sahwi. Sunat lah, dia panggil sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut dalam agama. Okay. Jadi, allazina hum an salatihim sahun, apa bezanya? Orang yang memang tak kisah dia solat ke tidak. Buat kerja apa semua. Jomlah solat ni, dah nak maghrib dah ni, asal tak solat lagi. Tak apalah. Lalai daripada solat. Itu beza dia. Kalau lalai dalam solat, maksudnya boleh jadi dia jaga solat dia. Solat awal waktu, tapi masa dalam solat tu dia terlalai. Sebab tu dianjurkan solat berjemaah. Sebab bila ramai-ramai ni jaranglah nak lalai, nak terlupa rakaat. Tapi bila seorang-seorang ni lain. Kan? Maksud tu darjat dia berbeza. Solat berjemaah itu 27 darjat lebih berbanding dengan solat sendirian. Satu lagi dia merapatkan ukhuwah berjemaah ni. Baik. Kemudian allazina hum yura'un, mereka yang berbuat riak. Solat tapi riak. Dahlah lalai daripada solat, tak kisah pun solat ke tidak. Lepas tu bila solat pun, sebab apa dia solat? Sebab nak tunjuk aku solat. Kan? Riak. Dia bukan lillahi ta'ala, walaupun mungkin dia sebut usalli apa semua, lillahi ta'ala. Tapi sekadar kat mulut je. Tapi tujuan dia solat tu sebenarnya untuk lihat pada manusia. Lepas tu up status. Selesai solat sunat duha. Tu riak lah, dia menunjuk. Kan?
Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan, pertolongan. Al-ma'un ni maksud dia bantuan lah. Jadi orang yang enggan memberi bantuan, itulah orang yang mendustakan agama. Orang yang macam ni kita tak mau jadilah. Tak mahu. Orang yang dimukai. Jadi setakat ni ada persoalan tak? Ustazah, jadi yang ni maksudnya lebih jalan yang Allah mukai lah ayat yang ketujuh tu. Kita tak mau jadi golongan ni, dan dia termasuk juga dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu tu maksudnya syarat dia kita kenalah hanya kepada engkau kami sembah, hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Tapi kisah surah Al-Ma'un ini terbalik. Dia solat untuk riak, untuk tunjuk ke orang. Sebab tu celakalah bagi dia walaupun dia solat. Dah lah hati dia pun keras. Kan? Jadi lebih kepada orang yang kita tak mau contohilah, yang kita nak jadikan sempadan. Bukan jadi tauladan. Kan yang kita nak contohi. Orang yang kita nak contohi macam surah Al-Kawthar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah Quraisy. Berkenaan kaum Quraisy, ini pun surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah. Jadi Allah nak ingatkan kepada orang Quraisy nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kaum Quraisy. Apa dia? Kebiasaan orang-orang Quraisy, kerana kebiasaan orang Quraisy iaitu kebiasaan mereka bermusafir, menjalankan perniagaan pada musim dingin dan musim panas. Syita tu musim dingin. Kalau nak mudah ingat, kan syita tu kita rapat gigi kan. Syita. Syita tu kita rapat gigi. Macam musim sejuk kan kita getah sejuk. Syita. Syita. Sejuk. Musim sejuk. Ada pun saif, musim panas. Musim panas tu kita duduk tiup-tiup lah kan, panas. Saif. Saif. Falya'budu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan rumah ini Kaabah. Allazi at'amahum min ju', yang memberi makan kepada mereka daripada kelaparan, dan menghilangkan laparlah, dan mengamankan mereka daripada rasa takut. Rihlata syita. Rihlata syita. Ya. Rihlata syita was saif. Okey, baik. Jadi ni Allah nak ingatkan kepada kaum Quraisy. Sebab kaum Quraisy di Mekah, pembesar-pembesar dia macam Abu Jahal kan, Abu Lahab, kebanyakannya kufur lah. Kufur. Jadi Allah ingatkan balik nikmat yang Allah bagi kepada kaum Quraisy. Jadi yang ni tak ada sebab nuzul. Tak ada sebab nuzul. Kebiasaan Allah nak ingatkan balik apa nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Begitu juga surah Al-Fil. Surah Al-Fil pun menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kaum Quraisy, di mana Allah hantarkan bantuan sebab Abrahah nak meruntuhkan Kaabah. Jadi ni surah pun surah Makkiyah. Diturunkan sebelum hijrah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau wahai Muhammad melihat apa ataupun memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Masa berlakunya peristiwa Abrahah bawa gajah nak runtuhkan Kaabah ni, Nabi SAW ada ke tidak? Tahu tak? Tak ada lagi. Tak ada lagi sebab Belum lahir. belum lagi. Tapi Nabi SAW lahir pada tahun gajah. Pada tahun peristiwa ni berlaku, tapi masa tu belum lahir lagi. Masa berlaku tu belum lahir lagi. Jadi para ulama sebut, kenapa digunakan perkataan tara? Tidakkah engkau perhatikan? Kan Nabi tak lahir lagi, mana Nabi nak tengok?
Jadi para ulama kata sebab apa digunakan tara? Tidakkah kau tengok? Nak ceritanya peristiwa tentera bergajah ni sangat masyhur, diceritakan turun-temurun. Ibaratnya kalau kau kurang tu macam mereka boleh lihat sendiri. Walaupun sebenarnya perkhabaran tu daripada dengar. Kan kalau dalam bahasa Arab, alam tasma', tidakkah engkau dengar? Tapi tidakkah engkau perhatikan? Macam seolah-olah nampak depan mata. Sebab peristiwa tu memang benar-benar berlaku. Bukan sekadar cerita-cerita dongeng. Bukan. Jadi nak ceritanya memang benda ni, peristiwa tentera bergajah ni memang berlaku. Jadi perhatikan tanda-tanda. Kaifa, bagaimana. Allah tak guna maza, apa yang berlaku. Apa yang bukan maza tapi digunakan kaifa, bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah. Maksudnya nak tengok secara terperinci. Kalau kita tanya, apa yang berlaku? Oh, tentera bergajah dah musnah. Tidak. Tapi ditanya bagaimana. Tu yang cerita pasal burung bawa batu daripada tanah terbakar, dia kata daripada kemudian badan mereka jadi macam daun yang dimakan ulat. Berlubang-lubang. Maksudnya nak cerita secara detail terperinci bagaimana Allah buat terhadap orang yang memusuhi agama Allah. Bagaimana Tuhan berbuat kepada tentera bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Tipu daya, rancangan jahat. Kaidahum fi tadlil. Jadi nak peringat kita lah, sama untuk mana-mana zaman. Macam zaman sekarang lah, kita tengok apa yang berlaku di Palestin kan. Dengan serangannya apa. Tapi kita sedar, kita beriman bahawa pasti Allah akan balas mereka dengan cara Allah. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Tapi untuk kes tentera bergajah, Allah dah tunjuk dah bagaimana Allah buat terhadap mereka. Allah pasti akan jadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia menghantar kepada mereka itu, tentera bergajah itu, burung yang berbondong-bondong. Banyaklah. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu daripada tanah liat yang dibakar. Ada juga yang sebut sijil itu sebagai nama neraka lah, tanah daripada api neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga dia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun yang dimakan ulat. Itulah kita kata pengakhiran kepada tentera bergajah. Jadi ini jadi pengajaran juga untuk kita bahawa orang kafir ni kalau nak musnahkan sesuatu, kita kata tempat tu, dia akan guna teknologi paling canggih lah. Sebab kata kalau bawa kuda perang pun cukup dah. Tapi ni bawa gajah ni. Berapa banyak duit yang habis dengan gajah tu. Dia besar, makanan pun kena makan banyak. Tapi mereka sanggup sebab untuk memusuhi ataupun memusnahkan Islam itu. Ataupun tentera bergajah ni Kaabah lah, simbol agama Islam. Baik. Jadi Allah ingatkan kepada kita semualah berkenaan surah Al-Fil ini. Jadi kita tak mau jadi juga macam tentera bergajah ni. Kan? Tak mau termasuk golongan orang yang dimusnahkan oleh Allah ataupun diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Kemudian surah Al-Humazah. Surah pengumpat. Humazah ni maksudnya pengumpat. Pengumpat. Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah juga. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah. Ada yang sebut neraka wail. Ada neraka nama dia wail. Neraka wail itu untuk
setiap pengumpat dan pencela. Humazah pengumpat, lumazah pencela. Apa beza dia? Humazah, dia punya makhraj tu hu dekat dalam. Hu. Tapi kalau makhraj untuk pencela tu kat lam, luar. Lumazah. Boleh Itu nampak kan? Lumazah. Humazah. Humazah kita tak nampak hu tu. Tapi lu tu kita nampak. Tu beza dia. Orang mengumpat tak nampak. Belakang-belakang dia mengumpat. Dia cerita benda-benda yang buruk kat belakang. buruk tapi betul. Buruk tapi betul. Tapi betul. Kalau buruk tak betul, yang tu fitnah. Betul, tu fitnah. Kau tahu tak, dia tu pakai tudung tapi sebenarnya botak. Botak tu. Contoh. Betul, botak tak boleh cerita kat Ustazah. Ya, tak boleh. Sebab itu namanya mengumpat lah. Dia cerita Ustazah, kalau kita cakap belakang dia tapi kita cakap kebaikan dia, kira mengumpat ke tak? tidak. Kebaikan bagus. Kebaikan kita puji bagus. Tapi memuji di depan, para ulama tak buat, maksudnya tak berapa suka. Macam bodek kan, bagus. Maksudnya over sangat lah, orang kata kipas macam tu. Ya, tak bagus. Tapi kalau cakap belakang, tak ada masalah. Yang baik-baik. Dia yang tak bolehnya yang buruk-buruk tu. Kecuali dalam beberapa perkara. Contohnya antara yang dibolehkan mengumpat ni, cerita yang buruk tapi benar ialah di depan hakim. Jadi saksi. Contohnya isteri minta fasakh. Lepas tu dia ceritalah apa buruk suami dia tu, apa aib dia depan hakim. Ataupun apa-apa kes lah yang melibatkan perebutan tanah ke perebutan apa. Maksudnya untuk menegakkan kebenaran, maka dia ceritalah apa yang buruk tu. Satu berkaitan dengan untuk menegakkan kebenaran, untuk keluar daripada kezaliman. Yang tu tak apalah mengumpat. Cerita buruk dia. Yang kedua, berkait kalau nak kahwin juga. Orang tu tahu, dia ni kaki dadah ni, kaki judi ni, minum arak ni. Kau nak kahwin dengan dia ke? Bukan fitnah memang betul. Maka mengumpat ni dibenarkan. Walaupun orang tak suka. Tapi sebab nak selamatkan daripada kecuali kalau kata tak apa, sanggup. Contohnya nak tu cerita lain lah kan. Dia nak. Tapi kalau untuk selamatkan daripada mudarat yang lebih besar, dibenarkan mengumpat. Itu antara yang perkara yang dibenarkan lah. Yang lain tu tak boleh saja-saja dapat tahu aib orang, terus jaja. Ustazah, kalau kita tak beritahu nama, kita kata hamba Allah ni dia macam ni macam ni. Untuk teladan ke, untuk dia jadikan pengajaran. Tak apa. Sebab tak sebut nama. Tak kita sebut tak nama tahu tak apa kan. Tapi kalau kita, siapa tu kan takut aku pula terkahwin dengan dia. Kan? Contoh untuk orang cari jodoh. Yang tu dibenarkanlah sebab dia nak cari jodoh kan. Tapi jangan dijadikan sebar aib secara terbuka, gosip-gosip artis semua, jangan terlibat lah. Walaupun benda tu benar tapi tak boleh disebarkan. Begitu juga lumazah, hina, maki orang. Ini depan-depan. Kalau humazah tu belakang-belakang. Lumazah ni depan-depan. Maki orang. Macam tadilah kita kata yadu'ul yatim kan, mengherdik anak yatim. Tu anak yatim pun sanggup sampai hati nak herdik. Orang lain pun nak maki pun tak ada masalah. Depan-depan pun hina maki orang. Itu celaka lah Allah sebut. Sebab ini golongan yang kita tak mau ikut. Jangan duk ikut lah. Allazi jama'a malan wa addadah. Apa lagi dia buat? Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sibuk dengan harta dia. Jadi bila ada orang menyebabkan harta dia berkurang, dia makilah. Contohnya kan, dia marah. Sebab dia pentingkan harta dunia.
Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira, dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dia rasa dia jadi hebat sebab harta dia. Ni harta dah kurang beberapa sen, jadi kurang hebat, nak contoh. Dia rasa sebab harta lah dia jadi hebat. Sedangkan semua yang kita dapat ini daripada Allah, kan? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa akibat dia? Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Itulah api azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Api itu membakar dan dia boleh mengintai sampai ke hati. Afidah tu belah dalam. Kejam. Afidah. Afidah tu jamak. Dia mufrad dia fuad. Fuad tu dalam lah hati dia. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat ke atas diri mereka. Fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila kita baca ayat-ayat tentang neraka ni, kita minta lindung. Baru kenapa dia interaksi dengan Al-Quran. Bila Allah sebut macam ni, ya Allah janganlah, na'udzubillah min zalik. Lindung kami, minta lindung daripada termasuk dalam neraka hutamah ni. Maksudnya saja, neraka hutamah ni khas untuk orang yang boleh mengumpat tu. Yang ada package ni. Pengumpat, pencela, duk kira harta, rasa duit dia itulah yang menjadikan dia hebat. Package ni, mereka ni akan dihumban ke dalam neraka hutamah. Package ni Allah sebut dah. Ada pun mengumpat tu kalau kita rasa menyesal, kita bertaubat, Allah ampunkan dan kita kena mohon maaf daripada makhluk yang kita umpat tu. Ataupun para ulama kata kalau kita bagi tahu dia, kita kata saya ada umpat awak macam ni, kau ni botak ke apa. Kalau bimbang berlaku, kita kata putus ukhuwah tu pula, maka para ulama kata kita boleh doakan kebaikan untuk dia. Maksudnya kita doa, ya Allah ampunkanlah dosa dia, aku ni dulu ngumpat dia. Ataupun kita tak jumpa dah orang yang kita mengumpat tu. Ataupun orang mengumpat tu dah meninggal dunia pun. Maka kita doakan yang baik-baik untuk dia. Ustazah, kalau kita dah terlupa dah kawan-kawan dulu-dulu masa tu jahil kan. Sekolah-sekolah dulu kat U apa semua dah terlupa dah. Macam mana tak jumpa dah. Sebab tu kita setiap hari digalakkan baca Sayyidul Istighfar tu. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Khalaqtani wa ana abdu, engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berada di atas janji denganmu dan aku berusaha nak menunaikan janjiku semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang pernah aku buat. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengaku banyak nikmatmu ke atasku dan aku mengaku banyak dosaku, maka ampunkanlah aku, tiada yang dapat mengampuni dosa melainkan engkau. Jadi kita minta ampun atas segala dosa yang kita pernah buat, sama ada dengan Allah ataupun dengan makhluk. Dalam masa yang sama kita doakan, sebab tu bila kita berdoa ni, kita doakan juga untuk orang lain, maksudnya untuk semua lah. Biasa kita guna untuk semua, muslimin wal muslimat, seluruh umat Islam. Ustazah, istighfar apa tadi Ustazah? Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Penghulu istighfar. Dalam hadis sahih Nabi sebut, siapa yang baca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan pada waktu pagi, kalau dia mati sebelum tiba waktu petang, maka dia ahli syurga. Kalau dia baca waktu petang, dia mati sebelum tiba waktu pagi, maka dia pasti ahli syurga.
Jadi Di dalam maksurat kan Ustazah? Ya betul, dalam Maksurat Sayyidul Istighfar. jadi penting untuk kita baca tu dengan penuh keyakinan lah. Jangan baca mulut je, hati duk fikir masak apa semua kan. Dia tak masuk lah. Dia kena baca tu dengan penuh perasaan, yakin. Ustazah nak tanya, ada pernah dengar bahawa dosa mengumpat ini lebih teruk daripada dosa zina, Ustazah, betul ke? Tak dengar. Apa sana? Ustazah, betul ke dosa mengumpat ini lebih teruk daripada dosa zina? Oh, dosa. Maksudnya, okey baik. Dosa mengumpat lebih teruk daripada dosa zina. Okey baik. Okay, soalan ni berkaitan dengan darjat dosa tu. Dosa zina itu dosa besar. Dosa mengumpat pun dosa besar. Sebab disebut dalam Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Para ulama kata mana-mana dosa yang disebutkan balasan neraka itu adalah dosa besar. Zina pun disebut dalam Quran. Itu adalah seburuk-buruk jalan. Dosa berzina. Cuma bila nak banding tu, perbandingan tu dari segi ada para ulama sebut bila dia berkait dengan makhluk, dia jadi besar sebab ialah antara orang yang Nabi SAW sebut dalam hadis orang yang muflis. Sebab apa dia muflis? Sebab dia ada ibadat, banyak ibadat, tapi bila sampai ke akhirat nanti orang ni dia mengumpat, orang yang dia zalimi kan, maka dia kena bagi pahala dia, bagi sampai habis pahala dia. Lepas tu ada lagi orang yang dia zalimi tu ada lagi, maka dia terpaksa pikul pula dosa orang yang dia zalimi. Itulah orang yang muflis. Okay, zina pun dosa besar, tapi kita tak nak pandang rendah pada mana-mana dosa. Sebab tu para ulama kata jangan pandang rendah pada mana-mana dosa sebab kita tak tahu dosa mana yang membawa kita ke neraka. Na'udzubillah. Ada dalam hadis sahih berkenaan seorang wanita yang mengurung kucing. Hadis dalam sahih Bukhari. Dia kurung kucing tapi dia tak bagi minum, tak bagi makan sampai kucing tu mati. Dia masuk neraka. Sebab itu. Maksudnya kita kata boleh bayangkan tak macam mana kerasnya hati dia. Sedangkan kalau kucing tu nak boleh mati tu mesti dia mengiau. Boleh sampai hati dia. Maksudnya biarkan kucing tu mati kelaparan. Kurung pula tu. Sampai Nabi SAW sebut dalam hadis tu, kenapa dia tak biar je kucing tu cari makan? Pergi kurung. Kalau tak nak bagi makan pun, tak nak bagi minum pun, biarlah kucing tu nak pergi cari makan. Nak cari minum. Tapi tidak, dia kurung sampai mati. Maka dia masuk neraka sebab itu. Dia tak berzina pun. Tak ada cerita lah maksudnya berzina ke mengumpat. Tapi disebabkan itu. Na'udzubillah min zalik lah. Maksudnya nak ceritanya. Apa-apa dosa kita usaha untuk jauhkan. Sebab bila sebut dosa mengumpat lebih besar daripada dosa zina. Yang tu Ustazah nak kena cari balik lah. Adakah penyataan itu bertepatan dengan kata-kata ulama ataupun itu sekadar pemahaman orang je? Ataupun dia nak takutkan daripada mengumpat, maka dia kata mengumpat lah lagi besar daripada dosa zina. Wallahualam, itu Ustazah nak kena check dulu. Cuma secara umum yang Ustazah boleh jawab ialah dosa ni semua bahaya. Tak ada yang tak bahaya. Wallahualam, itu Ustazah check dulu nah. Ustazah nak tanya satu lagi. Ya. Berkaitan dengan taubat, pertaubatan ni. Berkaitan dengan apa? Taubat. Taubat. Di mana adakah cukup kita ataupun adakah kita cukup sekadar istighfar ataupun kita kena solat taubat ke untuk kita bertaubat atas dosa-dosa silam kita yang lama-lama? Tak faham, ada kalanya istighfar kan? Ada yang
kami tak faham. Okey, bagus soalan ni. Berkenaan taubat, dia minimum requirement. Para ulama letak minimum requirement paling kurang at least pertama mesti menyesal. Mesti menyesal. Dia mesti syarat dia pertama an-nadmu dalam bahasa Arab. An-nadmu mesti menyesal. Kalau dia tak ada rasa menyesal, rasa tak bersalah pun. Macam dia tak ada rasa menyesal. Yang tu bukan taubat tu. Walaupun dia istighfar, astagfirullah. Maaflah ya tapi tak menyesal pun. Itu bukan taubat. Jadi syarat minimum requirement paling kurang mesti menyesal. Yang kedua, mohon ampun. Sama ada dengan istighfar saja, cukup dah. Astagfirullah, aku minta ampun ya Allah, ampunkanlah aku. Boleh bahasa Melayu ke bahasa apa? Paling kurang. Sayyidul istighfar, yang tu naik tingkat lagi. Yang tu lebih lagi. Itu untuk menjamin, untuk masuk kita dalam jaminan Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Nak masukkan diri kita tergolong dalam moga-moga termasuk golongan yang dijamin syurga tadi. Tapi adakah itu garanti masuk syurga? Wallahu a'lam. Sebab hak syurga neraka tu hak Allah. Tapi apa-apa hadis, apa-apa galakan yang kita baca daripada sama ada Al-Quran atau hadis yang ada janji, siapa buat ni masuk syurga. Maka kita buat lah. Kita buat. Cuma minimum requirement untuk taubat tadi, menyesal, mohon ampun. Astaghfirullahalazim cukup dah. Aku minta ampun, aku minta maaf, cukup dah. Tu minimum requirement. Ada pun nak solat sunat taubat pula, buat pula, ambil wuduk. Ada pula yang mandi, kita kata mandi wajib, macam mandi wajib lah. Lepas tu ambil wuduk, lepas tu solat sunat taubat, rasa kotor diri tu nak mandi. Itu tambahan. Dia bukan minimum requirement dia lah. Minimum requirement dia ialah menyesal, minta ampun dan berazam. Al-azmu. Berazam untuk tak ulang dah. Ada pun yang berkait dengan makhluk tu, yang keempat, pulangkan balik hak dia. Kalau ada curi duit dia, pulangkan balik. Tapi kalau dah tak jumpa, maka itu yang kita sebut ataupun dia dah meninggal dunia apa, kena carilah waris dia minta. Kalau itu berkait dengan harta, kena bagi balik. Tapi kalau kita dah tak ingat dah amount ke apa, itu memang kena istighfar, mohon ampun untuk dia lah, orang yang kita zalimi tu. Kena doakan dia banyak-banyak, mohon ampun untuk dia banyak-banyak, supaya kita tak muflis di akhirat nanti. Sebab mata wang dekat akhirat bukan mata wang kat dunia. Kan? Dia pertukaran dia berkait dengan pahala dan dosa. Kalau tak cukup, muflis lah. Jadi sebab tu, yang tiga tadi tu, apa-apa dosa lah yang berkait dengan kita dengan Allah. Tapi yang berkait dengan hak makhluk, kena pulangkan balik. Ada 4. Jadi Ustazah dah sudah ke? Nak tanya soalan lagi ni? Boleh. Bagaimana pula jika orang sebabkan kita punya perangai lah, perangai kita, tingkah laku kita menyebabkan orang mengumpat kita, berdosa tak kita Ustazah? Okay. Ya. Memang para ulama pun ada sebut. Jangan kita jadi punca lah untuk orang mengumpat ataupun mengaibkan kita. Sebab memang ada banyaklah kisah para ulama silam, macam mana anak murid dia kata, biarlah, ada satu kisah, Ustazah lupa siapa nama ulama ni. Anak murid dia kata kepada alim ni, kata, biarlah mereka ngumpat kita, nanti kita dapat pahala, mereka dapat dosa. Lepas tu para alim ni kata, dia kata, aku tak nak menjadi punca ataupun sebab mereka berdosa. Itu beza kan? Tahap guru dengan anak murid ni. Anak murid memang faham, mereka nak zalimi kita, nak ngumpat kita, nak hina kita, biar dia dapat dosa, kita dapat pahala. Tapi tahap keimanan bila makin tinggi, dia makin kesian ke orang. Nampak, nanti orang tu akan dapat dosa. Hati dia lembut. Kalau kita tengok Nabi SAW sendiri kan,
bila kita kata orang-orang di Taif, bila nak berdakwah tu mereka baling batu sampai luka kaki Nabi SAW. Sampai turun malaikat tanya, nak tak aku hempak gunung Taif ni kepada orang Taif ni? Nabi kata, tidak, fa innahum qaumul la ya'lamu. Mereka ini adalah kaum yang tidak ada ilmu, mereka jahil. Moga-moga ada di kalangan keturunan mereka yang masuk Islam, yang beriman dan sebagainya lah. Maksudnya nak cerita bagaimana semakin tinggi iman seseorang tu, semakin dia tak nak orang lain berdosa sebab dia. Itu tahap keimanan yang berbeza lah. Tapi tak dinafikan ada juga yang macam murid tadi kan, kata ikutlah siapa lah, dia nak ngumpat kita, dia dapat dosa. Lantak. Macam tu. Ada juga dia ada iman tapi macam tu lah, dia kurang sikit, hati dia kurang lembut sikit banding dengan orang yang mudah kesian ni, dia tak mau. Adakah orang tu akan jadi muflis nanti Ustazah? Disebabkan kita orang lain berdosa tu, orang mengumpat kita. Adakah kita akan jadi muflis di akhirat kelak? Yang menjadi muflis di akhirat ni ialah orang yang menzalimi orang lain. Kalau dia dizalimi, maksudnya dia buat perkara yang katalah contohnya kalau orang perempuan ni senangnya dari segi pemakaian lah kot, pakai mungkin yang menyebabkan orang mengumpat dia lah kan, pakai, katalah dia pakai yang tidak menutup aurat, yang tidak menutup aurat, yang tu tidak menutup aurat itu sendiri berdosa lah. Lepas tu kita balik kat rumah, cerita kat siapa, suami ke kat mak, sebut nama, pakai ketat betul lah ni. Lepas tu maksudnya mengumpat, benda tu betul lah. Tapi sebab bila mengumpat tu jadi dosa untuk orang yang mengumpat tu pula. Sebab tu jangan pandang rendah dosa. Dan orang yang tidak menutup aurat tu pun berdosa sebab tak menutup aurat. Ada kaitan ni, memang sukalah biar beranak pinak dosa tu. Orang ni buat dosa, orang ni buat dosa. Jadi siapa yang lebih teruk? Kadang kita banding, siapa yang lebih teruk? Orang tu yang menyebabkan dah lah tak tutup aurat, menyebabkan orang mengumpat dia pula, ataupun orang yang mengumpat lagi teruk? Wallahu a'lam. Jangan main-main dengan dosa ni, kan? Selagi boleh elak. Kan? Dan kita sentiasa hari-hari pun memang kena bertaubat. Sebab semakin tinggi iman seseorang ni, semakin dia banyak bertaubat. Dia rasa dirinya berdosa. Semakin tak ada iman, dia rasa dia ni ahli syurga, confirm masuk syurga. Macam kita cerita pasal orang Yahudi dan Nasrani kan. Mereka kata kami ni confirm masuk syurga. Orang yang bukan Yahudi tak masuk syurga. Orang yang bukan Nasrani tak masuk syurga. Itu semua angan-angan mereka sahaja. Jadi kalau kita boleh elak daripada jadikan kita bahan umpatan, itu lebih baik. Tapi kalau orang mengumpat kita, memang dia pun dapat dosa juga. Begitulah. Wallahu a'lam. Sekadar yang Ustazah boleh jawab, begitulah. Tapi memang hari-hari pun memang kita kena bertaubat. Dosa sama ada yang kita sedar atau tak sedar. Sebab memang kita kena mengaku kita ni memang hambanya yang banyak dosa. Ustazah, utamanya sekarang dalam media sosial kan, macam-macam. Kalau kita terbaca tu, kita tak payah ni lah kot ni. Pangkah terus kan. Memang tak boleh, tapi kadang-kadang kita terbaca juga ayat tu. Tapi kan ada nak apa? Nak teruskan je baca. Nak tengok perkembangan semasa. Itulah kata dunia akhir zaman ni, Allah. Media sosial tu banyak betul lah. Kadang-kadang kita terbaca, apa yang jadi ni sebenarnya? Lepas tahu tu astaghfirullahalazim. Tu kan. Kita menyesal kan. Semoga Allah terimalah taubat kita. Kita pun menyesal lah pasal ni rupanya kita ingat nak tahu apa ni. Kita pun dah baca tu astaghfirullah lah. Memang kena menyesal, bertaubat. Tak nak dah, kalau lain kali nampak ni aku pangkah terus. Pangkah kan. Memang wallahu a'lam. Kadang Ustazah boleh share macam tu lah. Memang tak larilah. Memang manusia ni memang banyak dosa dan sebaik-baiknya adalah orang yang bertaubat. Dan syarat taubat tu 3 tadilah, menyesal,
istighfar, minta ampun dan Berazam tak ulang. berazam untuk tak buat lagi. Tapi kadang-kadang terbuat lagi. Para ulama bincang, adakah yang bila buat lagi tu taubat yang sebelum tu terbatal? Sebenarnya tidak. Para ulama kata sebab setiap kali kita buat dosa akan ada satu titik hitam di hati. Maka bila kita bertaubat, Allah akan bersihkan balik titik hitam tu. Jadi bila kita buat lagi, ada balik titik tu, maka kena bertaubat lagi. Buat lagi, ada balik titik tu, taubat lagi. Sebab tu para ulama kata jangan putus asa daripada bertaubat. Sampai mati, jangan putus asa. Sebab tu dibawa kisah yang berlaku pada zaman Bani Israel. Nabi SAW cerita dalam hadis yang sangat panjang. Berkenaan orang yang membunuh 99 orang. Bukan mengumpat ni. Bunuh orang, bukan berzina ni. Bukan mencuri. Bunuh orang. Berkait dengan hak orang kan. Waris dia kehilangan orang. Maksudnya keluarga. 99 orang berkait dengan 99 keluarga. Dia pun datang jumpa dengan ahli ibadah. Kata aku dah bunuh 99 orang. Boleh taubat lagi ke tidak? Kalau kita rasa dah hak orang, kau bunuh darah orang tu. Memang tak ada taubat. Maka dia pun marahlah. Bunuh cukup 100 orang. Jadi jalan-jalan jumpa dengan alim. Seorang alim. Alim ni kata, dia tanya lagi, boleh tak bertaubat? Alim kata, boleh. Allah terima taubat dengan syarat engkau berhijrah. Maka dia pun mulalah hijrah ke satu tempat yang ada ramai orang soleh. Lalu dia pun meninggal dunia dalam perjalanan hijrah dia tu. Jadi turunlah bila meninggal dunia, mana-mana kita bila meninggal dunia akan turun 2 malaikat, iaitu malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat maut tu yang tugas cabut nyawa lah. Kemudian akan turun untuk ambil roh tu. Nak letak dekat taman syurga ke nak letak dekat jurang neraka. Sebab alam kubur ini antara taman syurga atau jurang neraka. Sebab bila meninggal tu dah masuk alam kubur. Jadi malaikat azab dengan malaikat rahmat turun nak bawa ke mana ni orang ni. Roh dia kan nak bawa ke mana. Jadi malaikat azab kata dia ni ahli dosa ni. Tak pernah buat baik ni. Malaikat rahmat kata dia dah bertaubat. Maka Allah utuskan Jibril alaihissalam, ketua para malaikat turun. Cuba ukur. Mana lagi dekat? Dia dekat dengan tempat lama dia ke ataupun dia dekat dengan tempat hijrah dia? Orang soleh kan? Tempat-tempat orang soleh. Maka bila ukur, dekat dengan tempat orang soleh. Maka masuklah dia ke dalam syurga. Jadi para ulama bincang sebab apa? Apa hikmahnya? Sebab apa orang ni ahli syurga padahal dia tak buat baik apa pun lagi. Baru. Sebab dia tak putus asa daripada taubat. Ada orang bila dah buat jahat sampai bunuh 100 orang, biar aku jadi ahli neraka, tak apa. Macam Iblis. Iblis bila dia tak mau sujud kan, tanda hormat kepada Nabi Adam AS. Boleh jadi kalau dia nak bertaubat, aku minta ampun, minta maaf. Tapi tidak. Sebab dia takabur. Dia kata aku ni diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah, aku lebih baik. Maka dia tak mau, dia putus asa dah daripada rahmat Allah. Dia tak kisah dah, aku masuk neraka pun tak apa. Dengan yang penting aku nak duduk kat dunia ni, nak sesatkan seramai boleh masuk neraka bersama-sama aku. Jadi ada orang bila dah jadi jahat ni, biarlah aku jadi jahat, biarlah aku ahli neraka. Yang penting kat dunia ni aku ambil semua benda yang aku nak. Kan, ikut nafsu dia. Tapi tidak, orang ni walaupun dah bunuh 100 orang, dia tetap nak bertaubat. Tetap cari orang nak bertaubat. Maka Allah SWT merahmati dia disebabkan dia tidak putus asa daripada rahmat Allah. Macam tu. Jadi sebab tu para ulama kata jangan putus asa daripada bertaubat, daripada taubat. Walaupun kita kata dosa ni memang tak nafikan dia akan menyebabkan ketagihan. Merokok kan, contohnya vape, dadah, pornografi, macam-macam sekarang ni. Semua tu menyebabkan ketagihan dan ketagihan ini adalah satu penyakit, addiction kan.
memang termasuk penyakit. Tapi bila kita selalu baca Quran, kita seronok baca Quran, itu kita sebenarnya tak panggil ketagihan. Sebab ketagihan ni dia konotasi penyakit. Tapi tak apalah, maksudnya kita seronok baca, seronok kita tenang, itulah fitrah. Fitrah kita seronok dekat dengan Allah kan. Kita belajar Al-Quran, belajar kitab Allah. Sebab janji Allah, orang yang belajar kitab Allah pasti akan turun ketenangan, sakinah. Pasti akan diliputi oleh wasyiathumur rahmah, pasti akan diliputi rahmat Allah. Yang ketiga, wahafathumul malaikah, para malaikat pasti akan menaungi mereka. Dan yang keempat, wadzakarallahu fi man indah, Allah pasti akan sebut nama-nama mereka ini di sisi malaikat yang hampir dengan Allah. Sebut, orang ni, nama ni, hari ni belajar nak kitabku, yatadarasunahu bainahum, belajar. Jadi sebab tu kita seronok, sebab itulah fitrahnya roh kita ini nak dekat dengan Tuhan kita, pencipta. Jadi nak cerita apa tadi? Jangan putus asa lah daripada taubat. Wallahu a'lam. Saya pun tak ingat tadi saya jawab tentang apa soalan? Siapa Soalan tadi? yang apa? Kita menyebabkan orang mengumpat. Pasal mengumpat. Yelah, mana-mana. Tadi tentang tu solat sunat taubat tadi kan? Maksudnya tanya tadi. Jadi solat sunat taubat tu dia adalah peringkat lebih tinggi lah. Lebih tinggi. Minimum requirement tu minta ampun saja, astaghfirullah pun dah cukup dah. Dia ada 3 tadi lah kan. Menyesal, minta ampun dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau ulang lagi, titik hitam lagi, taubat lagi. Kalau buat lagi, titik hitam lagi. Maksudnya bertaubat tu sampai sebelum mati tu usaha bertaubat. Sedangkan orang tu bunuh orang pun tapi nak bertaubat lagi. Maksudnya tak putus asa, nak juga bertaubat. Maka balasannya disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih tu, dia adalah ahli syurga. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, tak apa, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ingat tadi satu lagi yang terakhir berkenaan surah Al-Asr. Kan kita tadi baca surah Al-Asr. Kita tutup dengan surah Al-Asr. Sebab para sahabat, para ulama setiap kali bertemu, selepas bertemu mereka pasti akan baca surah Al-Asr. Ambil keberkatan untuk ingat balik apa tujuan kita bertemu ni. Sebab orang beriman dia bertemu sebab untuk saling mengingati lah tentang kebenaran, tentang Al-Quran kan, dan tentang kesabaran. Kita ni memang dalam hidup kat dunia ni kena sentiasa ada orang ingatkan kita untuk sabar. Buat kebaikan pun kena sabar, nak tinggalkan kejahatan pun kena sabar. Itulah maksudnya saling mengingati. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Minggu depan kita jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah, amin. Terima kasih semua. Terima kasih.